Halo semua, salam sejahtera Malaysia yang amat dihormati tuan-tuan dan puan semua. Kita dikejutkan baru-baru ini, ataupun mungkin semua sudah tahu berkaitan dengan keputusan DNAA Ahmad Zahid Hamidi, yaitu dibebas tanpa dilepaskan. DNAA untuk Zahid. Akhirnya, siapa pihak yang terkena tempias selepas keputusan DNAA untuk Zahid Hamidi? Sudah pasti AGC dan juga SPRM yang akan menjadi pihak bukan dikecam namun diberikan persoalan. Kenapa Ahmad Zahid Hamidi diberikan DNAA? Sudah pasti ada yang tak puas hati, mungkin ada juga yang menyokong. Nah, saudara-saudara, di dalam perkongsian daripada Malaysia kini, DNAA untuk Zahid, AGC, SPRM mesti bertanggung jawab. Jabatan Peguam Negara dan SPRM mesti dipertanggungjawabkan. Susulan keputusan Peguam Negara memohon perintah dibebas tanpa dilepaskan DNAA dalam kes rasuah Zahid Hamidi, kata Badan Peguam Malaysia. Peguam badan itu, Ambiga Srinivasan, berkata demikian dalam hujah lisannya di Mahkamah Tinggi KL hari ini bertarikh 18 April. Badan Peguam mohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi membatalkan DNAA dalam kes melibatkan dana jutaan ringgit Yayasan Akal Budi. Ambiga berkata, tindakan itu bukan bersifat akademik kerana jika keputusan AG ditolak, pihak pendakwaan terpaksa meneruskan perbicaraan. Ini untuk memperbetul keadaan, oleh itu kami mengundang mahkamah untuk berbuat demikian dengan memberi kebenaran. Begitu banyak kerja telah dibuat untuk perbicaraan itu, dan ini untuk memastikan pentadbiran keadilan, pelaksanaan undang-undang demi keadilan semata-mata, katanya. Ambiga berkata, adalah penting kepada perjalanan urusan negara untuk memastikan semua institusi termasuk AGC dan SPRM bertanggung jawab. Kami tidak minta mereka melakukan ini. AG memohon menarik balik kes rasuah terhadap Zahid. Tetapi apabila mereka berbuat demikian dan ada orang berkata sesuatu yang tidak kena terjadi pada institusi kita perlu mempertanggungjawabkan mereka, tambahnya. Bagaimanapun wakil Peguam Negara yang juga Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bul Hasan membantah dan berujar keputusan tertinggi daripada pihak pendakwa raya tidak boleh dicabar mahkamah. Dia juga berkata, Badan Peguam gagal menunjukkan bahawa isu tersebut termasuk dalam satu daripada beberapa pengecualian yang membenarkan ia dicabar. Dengan persetujuan AGC, Peguam Zahid Hisham Teh Pohtek kemudian berujar bahawa Badan Peguam gagal menunjukkan bukti prima facie yang meyakinkan untuk menyangkal anggapan kesahihan terhadap keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan DNA terhadap ahli politik tersebut terbabit. Nah, saudara-saudara, persoalannya adakah DNAA untuk Zahid Hamidi bakal ditarik? Nah, ini menjadi persoalannya. Saudara-saudara, apa komentar Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti jentera-jentera parti sudah mulai bergerak untuk pilihan raya akan datang, yaitu di Kuala Kubu Baharu. Tapi, tuan-tuan dan puan, ini satu berita yang mengejutkan PHBN, di mana terdapat berita di mana PRK ini nak diboikotkan. Siapa nak boikotkan dan siapa yang dihentam? Kita teruskan bersama-sama di dalam video ini sehingga habis. Nah, saudara-saudara, melalui satu perkongsian daripada Malaysia kini, ada kempen Tikam Anwar di Kuala Kubu Baharu.
Terdapat campaign Tikam Anwar. Mungkin kita boleh kata Anwar diserang lagi. Namun saudara-saudara, kita nantikan saja pada pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu nanti, siapakah pihak yang akan memenangi kerusi tersebut. Biarpun campaign belum lagi bermula, di kawasan utara Selangor ini sudah ada beberapa watak dikenali ramai muncul membawa misi tersendiri, mengakui bukan mahu melihat PH sekaligus kerajaan kalah dalam PRK pada 11 Mei ini. Mereka mula mengadakan perjumpaan dengan pemimpin komuniti India NGO tertentu. Misi individu terbabit yang pernah menjadi menteri dalam kerajaan PH turut disertai bekas pemimpin parti berkenaan serta parti yang menjadi rakan PH. Misi mereka ialah mengajak penduduk setempat memboikot PRK berkenaan. Nah, yang menjadi persoalannya, saudara-saudara, di dalam tulisan ini, misi individu terbabit, di mana individu itu yang pernah menjadi menteri dalam kerajaan PH, turut disertai bekas pemimpin parti berkenaan, serta parti yang menjadi rakan PH. Parti yang menjadi rakan PH ini tidak pasti hari ini ataupun yang dulu. Mungkinkah daripada DAP ataupun rakan PH hari ini Barisan Nasional, ataupun mungkin daripada pembangkang. Di dalam tulisan ini lagi, niat kami bukanlah nak membantu PN, tetapi mahu menghantar isyarat kepada Anwar Ibrahim bahwa masyarakat India tidak puas hati pada kerajaan hari ini. Kami rasa tindakan memboikot PRK ini cara terbaik untuk memberi isyarat tersebut kepada kerajaan, kata seorang bekas pemimpin DAP yang enggan namanya didedahkan. Mengulas lanjut, dia berkata dalam tempo setahun kerajaan pimpinan Anwar mentadbir kerajaan negara adalah jelas kerajaan mengabaikan masyarakat India. Saya nak tahu berapa peruntukan diberikan kepada sekolah Tamil, berapa pelajar India diberi tempat matrikulasi. Sekarang juga buat pertama kali dalam sejarah tiada wakil Tamil dalam kabinet. Perdana Menteri ada setiausaha politik dari bangsa Melayu dan Cina, tapi orang India tak diberi peluang. Semua ini kerajaan perlu betulkan. Maka kami minta pengundi India di Kuala Kubu Baharu, Tikam Anwar, dalam PRK ini. Bertentangan dengan perlembagaan, untuk rekod, baru-baru ini Anwar berkata, kerajaan tidak pernah mengabaikan masyarakat India. Kita juga pernah mendengar kenyataan daripada Anwar Ibrahim, di mana beliau sendiri sebagai Perdana Menteri membela masyarakat India. Menyenaraikan pelbagai langkah diambil untuk membela komuniti India, Anwar berkata, jika saya tidak melakukan apa-apa untuk masyarakat India, Anda berhak menikam saya. Sedangkan kita tahu Anwar Ibrahim ada membuat pengumuman untuk komuniti India, peruntukan untuk komuniti India. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.